Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis dan terima kasih juga kepada Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas jemputan untuk sesi perkongsian pada karnival sambutan Hari Guru pada hari ini. Perkongsian saya pada hari ini menjurus kepada eksplorasi sumber teknologi dalam pemantapan pembelajaran di rumah. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cikgu Siti Ainul Mursyidah binti Syamsuddin dari SMK Orchid Desa Kuala Lumpur. Saya telah berkhidmat selama 7 tahun sebagai guru di arus perdana dan 6 tahun sebagai guru pendidikan khas. Pengalaman sebagai guru pendidikan khas yang mengajar murid-murid berkeperluan khas masalah pembelajaran sememangnya sudah cukup mencabar. Ini kan pula untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam era pandemik ini. Jika pembelajaran bersemuka pun, guru-guru pendidikan khas perlu kreatif, apatah lagi pembelajaran jarak jauh pada normal baharu ini. Justru, pelbagai eksplorasi telah saya lakukan untuk pembinaan bahan interaktif dan video-video pengajaran supaya dapat digunakan untuk PDPR. Antaranya adalah seperti permainan Who Wants to be a Millionaire yang merupakan suatu permainan menjadi kegemaran murid, dan permainan ini sebenarnya hanya menggunakan template daripada PowerPoint. Seperti mana yang dapat dilihat pada video ini, murid-murid aktif menjawab soalan apabila permainan ini dimainkan dalam kelas online. Okey, bagi tutorial permainan ini boleh didapati di video di YouTube channel saya, di mana saya ada berkongsi tutorial dan juga template, template bagi permainan Who Wants to be a Millionaire ini bagi guru-guru yang berminat untuk menggunakannya di kelas online. Seterusnya adalah permainan Wheel of Fortune, sama juga seperti permainan Who Wants to be a Millionaire tadi. Okey, permainan ini menggunakan PowerPoint template juga, di mana permainan ini adalah bagus untuk pengajaran bagi subjek bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Okey, permainan ini sebenarnya dapat meningkatkan kosakata bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu, di mana guru-guru boleh membahagikan permainan ini mengikut kumpulan tertentu, dan kumpulan-kumpulan murid ini dapat berkolaborasi sesama mereka untuk menjawab soalan atau menyelesaikan kosakata yang telah diberikan dalam permainan ini. Seterusnya adalah permainan Quizizz, dan saya pasti ramai antara guru-guru di sini biasa menggunakan Quizizz sebagai suatu platform untuk pentaksiran murid, terutama dalam kelas dalam talian. Murid-murid akan berlumba-lumba untuk berada di tangga teratas di dalam leaderboard bagi Quizizz ini. Dan apa yang menarik tentang Quizizz ini adalah penggunaan Quizizz lesson, di mana kita boleh menggunakan slide pengajaran diselang-selikan dengan quiz, dan ini akan meningkatkan penguasaan murid terhadap sesuatu topik pembelajaran itu. Okey, tutorial bagi penggunaan Quizizz lesson ini juga saya ada kongsikan di YouTube channel Cikgu Ainul. Satu lagi permainan yang tidak asing lagi dengan kita adalah Kahoot, iaitu suatu kuis interaktif yang seakan sama seperti Quizizz, tetapi memerlukan daya konsentrasi yang tinggi di kalangan murid, kerana murid perlu mengenal pasti warna dan bentuk yang dikaitkan pula dengan pilihan jawapan. Permainan ini memang sesuai dimainkan oleh murid pendidikan khas, terutamanya murid berkefungsian sederhana dan juga tinggi. Seterusnya ada satu lagi permainan, iaitu yang selalu juga kita gunakan di dalam kelas online, iaitu live worksheet. Okey, di mana live worksheet ini merupakan suatu platform yang mengandungi lembaran kerja interaktif. Okey, dengan menggunakan platform live worksheet ini, kita boleh menukarkan lembaran kerja dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk gambar kepada lembaran kerja yang interaktif untuk dijadikan sebagai suatu kerja rumah. Lebih menarik lagi, kita juga boleh membina modul interaktif dan workbooks untuk dikongsikan terus kepada murid-murid, dan kita dapat memantau setiap perkembangan murid dalam menjawab soalan di dalam modul ataupun workbook interaktif yang telah kita sediakan melalui platform live worksheet. Dan yang keenam ini adalah wordwall.net, iaitu kuis yang memang tidak asing lagi di kalangan guru-guru dalam fasa pandemik ini. Guru-guru
dapat membina pelbagai jenis permainan interaktif dengan menggunakan wordwall.net untuk menguji pemahaman murid bagi sesuatu topik yang diajar. Platform pengajaran yang seterusnya adalah Jamboard ataupun whiteboard yang sering digunakan di dalam Google Meet. Terdapat banyak cara penggunaan Jamboard ini bergantung kepada kreativiti guru-guru dan kerjasama antara murid dapat dipupuk melalui pencambahan idea yang dapat dikongsi oleh guru dan murid di dalam suatu Jamboard yang sama. Okey, ada satu lagi platform yang lebih kurang sama seperti Jamboard iaitu Padlet, di mana Padlet ini penggunaannya lebih meluas dan lebih mesra pengguna pada pendapat saya lah. Okey, di sini saya menggunakan Padlet sebagai suatu platform untuk murid membentangkan hasil eksperimen ataupun hasil projek yang mana rakan-rakan lain dapat memberikan komen atau menulis pemerhatian bagi hasil eksperimen yang telah ditunjukkan oleh murid. Bagi saya, Padlet ini merupakan suatu platform yang terbaik untuk menggalakkan murid berkolaborasi dengan aktif di dalam kelas dalam talian. Saya juga telah berkongsi idea-idea kreatif bagi penggunaan Padlet ini melalui perkongsian video di YouTube channel Cikgu Ainul. Selain itu, saya juga sering menggunakan video lesson yang boleh dibina melalui laman web ISL Collection, iaitu suatu platform yang dibina oleh guru-guru daripada luar negara. Guru-guru boleh membina kuis sendiri menggunakan video lesson ini ataupun video pendek seperti mana yang ditunjukkan dalam video ini. Kita sedia maklum murid-murid sememangnya gemar menonton filem atau kartun. Oleh itu, dengan menggunakan video lesson ini atau video pendek sebagai kuis, murid akan lebih fokus dan berasa seronok menjawab soalan sambil menonton video. Seterusnya, permainan interaktif. Okey, yang terakhir yang saya biasa gunakan di dalam kelas di dalam talian adalah permainan Classcraft, di mana permainan ini sebenarnya banyak digunakan oleh guru-guru di luar negara. Menyedari bahawa murid sangat gemar bermain permainan komputer ataupun permainan video, saya menggunakan permainan online Classcraft sebagai suatu platform untuk memantau perkembangan ataupun memantau tahap murid dalam kelas online ataupun di luar kelas online, di mana permainan ini sebenarnya seakan-akan sama seperti permainan RPG. Dalam permainan ini, murid-murid boleh membina avatar mereka sendiri. Tugasan akan diberikan kepada murid dalam bentuk quest, yang mana avatar mereka perlu mengikuti pengembaraan untuk menyelesaikan tugasan ataupun quest tersebut. Peningkatan kuasa avatar akan diberikan oleh guru sekiranya avatar ataupun murid menunjukkan tingkah laku yang baik di dalam kelas online ataupun telah menyiapkan tugasan yang telah diberikan dalam bentuk quest. Selain daripada itu, kita juga, guru-guru juga boleh menurunkan kuasa bagi avatar itu apabila murid menunjukkan tingkah laku yang tidak baik dalam kelas online ataupun apabila murid tidak menyiapkan tugasan yang diberikan. Jadi bagi saya, Classcraft ini sememangnya membantu untuk memantau ataupun untuk memastikan murid dapat menyiapkan tugasan-tugasan dengan baik. Walaupun pelbagai sumber kita gunakan, tetapi sebenarnya kita masih berdepan dengan masalah di mana maklumat tidak sampai kepada murid ataupun ibu bapa, terutama perkongsian dari latihan ataupun maklumat-maklumat lain. Menyedari berlakunya masalah keciciran maklumat berkaitan PDPR ini, saya telah mewujudkan ataupun saya telah membina suatu portal menggunakan Google Data Studio yang diberi nama Digital Classroom. Dan Digital Classroom ini merupakan suatu tapak untuk guru-guru berkongsi latihan dan juga maklumat-maklumat berkaitan dengan PDPR. Justru guru-guru tidak lagi berkongsi latihan di dalam WhatsApp, maka dia akan mengelakkan berlakunya lambakan latihan ataupun mesej di dalam kumpulan WhatsApp ibu bapa. Murid-murid pula dia hanya perlu mendapatkan latihan dengan hanya melayari gg.gg/ppki-smekot, iaitu portal bagi Digital Classroom, untuk mendapatkan latihan yang telah dimasukkan oleh guru. Dan cara untuk guru memasukkan latihan ini hanya perlu mengisi borang latihan dalam bentuk Google Form dan secara automatik
latihan-latihan itu ataupun link bagi latihan itu akan terpapar di dalam halaman utama Digital Classroom. Jadi murid hanya perlu klik pada link untuk mengakses kepada latihan yang diberikan oleh guru. Begitu juga dengan co-curriculum, di mana Digital Classroom juga berfungsi untuk berkongsi maklumat ataupun tugasan bagi unit co-curriculum. Dan Digital Classroom ini juga menjadi suatu tapak untuk murid menghantar tugasan mereka, di mana murid hanya perlu mengisi borang dan upload gambar tugasan tersebut. Secara automatik gambar tugasan tersebut ataupun tugasan tersebut akan masuk terus ke dalam folder Google Drive bagi guru-guru subjek tertentu. Dan guru-guru hanya perlu klik kepada link yang terpapar di pelaporan kelas PDPR masing-masing, untuk mendapatkan latihan yang telah dihantar oleh murid. Selain daripada itu, fungsi portal ini adalah murid juga boleh mendapatkan bahan-bahan pembelajaran melalui portal Digital Classroom ini, kerana ia dihubungkan dengan satu lagi portal yang saya bina, iaitu menggunakan Google Site, iaitu Pusat Sumber Digital PPKI SMK Orchid Desa. Di portal Pusat Sumber Digital PPKI SMK Orchid Desa, saya telah muatkan dengan bahan-bahan pembelajaran seperti video PDPC, permainan interaktif, latihan dan juga nota-nota untuk memudahkan murid mendapatkan bahan-bahan pembelajaran ini. Dan di portal Pusat Sumber Digital juga terdapat e-book, di mana melalui portal ini murid-murid dapat mengakses terus kepada rak buku digital yang telah saya muatkan dengan lebih daripada hampir 200 buah e-book untuk dijadikan sebagai bahan bacaan murid di rumah. Selain daripada itu, saya juga turut menganjurkan program seperti pertandingan membaca terbanyak setiap bulan untuk menggalakkan murid mengisi masa lapang di rumah dengan membaca. Selain itu, guru-guru juga perlu kreatif dalam menghasilkan video PDPC yang berkualiti dan mampu menarik minat murid untuk menonton. Terdapat pelbagai video editor percuma yang boleh digunakan oleh para guru seperti Filmora, Canva, PowerPoint, InShot, Benime, KineMaster dan sebagainya. Video-video PDPC ini boleh dimuat naik di YouTube untuk dikongsikan bersama murid dan untuk digunakan oleh guru-guru lain sebagai sumber pengajaran. Alhamdulillah, setakat ini saya telah memuat naik lebih daripada 100 video PDPC, termasuk video tutorial di YouTube channel Cikgu Ainul. Sebagai suatu panduan untuk guru-guru dalam penggunaan ICT terutama semasa PDPR, rakan-rakan guru juga boleh mendapatkan lebih banyak lagi bahan-bahan dan idea-idea penggunaan sumber teknologi dalam PDPR melalui video tutorial yang telah saya kongsikan. Bagi murid yang tidak mempunyai peranti dan bermasalah dari segi mendapatkan talian internet, terutama murid-murid berkefungsian rendah, saya beri keutamaan kepada hands-on project seperti contoh yang telah ditunjukkan di video ini, iaitu projek tanaman taugeh ataupun projek membina kamus bergambar. Dan apabila murid selesai melaksanakan projek-projek ini, saya akan berikan e-sijil untuk setiap projek yang telah dilaksanakan sebagai tanda penghargaan ataupun sebagai tanda penyertaan. Alhamdulillah, setakat ini platform pengajaran dan pembelajaran yang saya gunakan mampu menarik minat murid untuk mengikuti kelas dan memahami setiap isi pembelajaran atau pengajaran di dalam kelas. Sekiranya murid pendidikan khas mampu menggunakan sumber teknologi ini dengan baik, saya pasti murid-murid lain juga tidak mempunyai masalah untuk penggunaan teknologi ini, asalkan mereka mempunyai peranti dan juga talian internet yang baik di rumah. Yang penting, kita tidak berputus asa dan terus menimba ilmu untuk memantapkan lagi strategi pengajaran kita. Setakat ini saja perkongsian saya buat kali ini. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kekurangan saya sendiri. Semoga perkongsian pada hari ini dapat dimanfaatkan. Sekian. Selamat Hari Guru. Berguru demi ilmu, bina generasi baharu.